على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita rafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini setelah kita bercuti sekian lama, kira-kira hampir berapa bulan lah? Start bulan 3 kan? 3, 7, hampir 8-9 bulan lah. Hampir 9 bulan. Allahu Akbar. Betapa lamanya kita bercuti. Nak start balik tu kira liat sungguh lah kan. Alhamdulillah. Nak buat macam mana Allah uji kita dengan wabak pandemik COVID-19. Sampai ke saat ini masih lagi Allah belum angkat lagi wabak ni kan. Doa dan terus berdoa supaya Allah mengangkat wabak ni. Sebagai orang beriman, segala ujian yang Allah turunkan ke atas kita ini tanda Allah nak mengkafarahkan dosa-dosa kita kan? Banyak mana dosa kita? Wallahu alam, banyak sangat dosa kita ni. Dah 9 bulan tak selesai-selesai lagi, maknanya banyak sangat dosa kita kan? Allah Subhanahu wa taala bila dia murka, macam inilah keadaan dia. Kita lihat, kalau kita lihat sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tahun kelahiran baginda tahun gajah kan? Tahun gajah. Kalau kita mengaji sirah dulu, kita ingat dulu ustaz-ustaz ceramah kuliah kata tahun itu tahun kelahiran baginda. Kenapa dipanggil tahun gajah? Kerana ada peristiwa tahun itu di mana Raja Abrahah bin Ashram bersama dengan bala tenteranya datang ke bumi Makkah Al-Mukarramah berniat semata-mata untuk meruntuhkan Kaabah kan. Kenapa nak runtuhkan Kaabah? Kerana iri hati, kerana cemburunya Raja Abrahah bin Ashram bila mana melihat saban tahun seluruh umat manusia apabila datangnya musim haji pakat berkumpul ramai-ramai di bumi Makkah Al-Mukarramah kan. Jadi Abrahah bin Ashram ni caranya bagaimana nak menarik orang-orang datang ke negara dia di Yaman. Dia bina mahligai untuk mengalihkan tumpuan masyarakat dunia tidak lagi pergi ke Makkah. Sekadar Makkah bangunan 4 segi je, maka dia kerah rakyat jelatanya membina mahligai yang indah. Bertahun-tahun lamanya, berpuluh tahun lamanya baru tersergap indah mahligai itu. Kemudian dibuat kempen iklan tahun melawat Yaman lah kononnya, nak ajak orang datang ke negara Yaman kan? Masuk dalam Facebook, masuk dalam Instagram, masuk dalam WhatsApp, ajak orang ramai kan. Bila menjelangnya musim haji, sekali lagi orang pergi ke Mekah, tak pergi ke Yaman. Perasaan iri hati, geram pun ada lah, aku dah habis duit banyak ni. Maka Abrahah bin Ashram ini dia kumpulkan bala tenteranya, siap dia import gajah daripada benua Afrika. Tanah Arab mana ada gajah kan? Terpaksa seberang laut tu benua Afrika tu import gajah punya banyak. Itu yang kita dengar cerita Abrahah dan tentera bergajahnya menyerang kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah Al-Mukarramah dia minta izin penjaga Makkah, penjaga Kaabah, iaitulah Abdul Muttalib, datuk Nabi kan. Aku datang hari ni nak meruntuhkan Kaabah.
Maka apa kata Datuk Nabi? Tak apalah, tunggu dulu, aku nak keluarkan segala ternakan-ternakan aku yang ada di sini. Abrahah bin Ashram pelik. Aku datang dengan bala tentera ramai ni, nak meruntuhkan Kaabah, kamu sibuk dengan ternakan kamu, kan? Kata apa? Datuk Nabi kata apa? Tak apalah, ternakan tu hak milik aku. Kaabah ni ada tuan dia yang akan jaga, kan? Seolah-olah Abrahah bin Ashram dapat lampu hijau. Ini peluang kita nak runtuhkan Kaabah. Maka bila mana Abrahah mara dan bala tenteranya mara ke hadapan, tiba-tiba awan mendung, gelap. Tengok di langit gelap. Rupa-rupanya wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utuskan burung-burung ababil. Burung-burung ababil ni punya banyak sampai tergelap, tak nampak melindungi cahaya matahari, gelap. Kemudian di kaki-kaki burung ababil tu ada batu-batu sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Sijil ni batu-batu api dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dilepaskan ke atas tentera Abrahah bin Ashram. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka jadilah tentera Abrahah sekali seumpama daun-daun yang dimakan ulat. Tidak ada satu pun yang terselamat. Kenapa? Kerana mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bila dia murka, habis semua kena. Tapi kalau kita tengok, yang kena tu Abrahah dan bala tenteranya, orang lain tak kena pun. Tu. Hari ni, sejak daripada awal tahun sampai ke hari ni tak selesai, Allah hantar tentera namanya COVID-19. Ababil itu adalah tentera Allah. COVID-19 juga adalah tentera Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah murka, Allah hantar tentera dia, Ababil. Begitu juga hari ini Allah murka, Allah hantar COVID-19. Tapi COVID-19 dia tak kira jahat ke, baik ke, tua ke, muda ke, tu imam ke, ustaz ke, semua kena. Nampak? Ini tahap kemurkaan Allah yang sangat besar. Maka kita terus berusaha, berdoa, menajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah angkat balik wabak ni, kan? Susah ke senang? Susah. Kita nak mari ni pun susah. Nak tulis nama, nak tulis nombor telefon, nak scan kepala, kan? Sehari berapa kali kita tembak kepala? Kalau pergi kedai, jenuh. 2 kedai, 2 kali kena tembak. Kalau orang rajin pergi surau masjid, 5 kali sehari kena tembak kat kepala. Tak lagi lepas balik kuliah, lapor pula, pergi ke kedai, tembak lagi. Allah barang dapur habis, kedai runcit pula, ketembak lagi. Susah tak? Susah. Kesusahan itu tanda bagaimana, bagi orang beriman, tanda mudah-mudahan Allah mengkafarahkan dosa-dosa kita. Baik, walaupun kita bercuti agak lama, tapi hati saya sentiasa ada di sini. Teringat bilalah nak jumpa, kan? Bilalah nak jumpa. Ingat lagi tak muka saya ni? Kut lupa lah, kan? Orang lelaki dia memang kuliah start lama dah. Bulan 7 dah start dah, kan? Muslimat baru start ni, kan? Allahu Akbar. Kalau ikut catatan kitab saya ni, kita dah sampai halaman 65. Kita dah sampai halaman 65. Kitab Jawi lah, kitab Rumi saya tak perasan lah pula. Tajuknya sebab-sebab yang merosakkan amal. Rumi 64. Kitab Rumi halaman 64. Sebab-sebab yang merosakkan amal. Baik,
Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa kitabatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Di antara sebab-sebab yang merosakkan amal seorang ialah perasaan kehairanan dan kekagumannya dengan amalnya dan perasaan kesombongan dengan melakukannya. Perasaan ini merosakkan serta memusnahkan keikhlasan amal bagaimanapun elok dan sempurna pada zahirnya. Ini kita panggil apa ni? Sifat apa ni? Sifat rasa heran dengan diri kita. Tak sangka aku ni kira okey. Dah perasan? Ujub. Ujub. Ujub ni daripada kalimah ajabah. Ajaib, ujub, takjub. Dah heran, dah rasa pelik. Aku rasa kat taman ni kira aku yang paling bagus. Orang pergi kuliah dia duduk lepak saja kat rumah. Tak ujub. Dia syok, dia perasan. Imam Al-Ghazali dia letakkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, sifat ujub ini adalah salah satu sifat mazmumah, sifat yang terkeji. Sifat yang terkeji, dia boleh merosakkan amal. Jangan. Kalau ada ni, astaghfirullahalazim, istighfar. Kadang-kadang terlajak. Tak apalah, manusia sifat dia memang lupa. Afatul insan nisyan, penyakit manusia lupa. Lebih-lebih lagi orang Melayu mudah lupa, kan? Jadi bila kita lupa, kita ingat je, astaghfirullahalazim, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Selain perasaan tersebut, ada lagi perasaan yang paling membahayakan, yang menjahanamkan amal, iaitu perasaan riak. Allah. Mula-mula dah ujub, kemudian dia datang mari riak. Kalau dia tak ubat awal-awal, maka penyakit ni dia melarat jadi riak. Asalnya gatal je, kan? Bila dia garu tak ubat luka. Bila dah luka, kena kebetulan ada kecil manis, merebak. Jadi sebelum dia terus gatal, kita ubat sekejap. Ambil lah Mopiko, kan? Calik dah sikit dekat mana tempat gatal tu. Okey. Ujub dia, ubat lu. Kalau kita tak ubat, takut dia mari riak. Riak ni apa dia? Riak ni daripada kalimah ra'a. Ra'a ni maknanya tengok, perhati, tenang, memperlihatkan. Riak perlihatkan apa? Perlihatkan amalan kepada orang, bukan kepada Allah. Kita ni sepatutnya amalan kita dipersembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk makhluk. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, aku paling takut menimpa umatku yang dinamakan asyirkul asghar. Lalu sahabat-sahabat bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Wahai Rasulullah, apakah itu asyirkul asghar? Syirik kecil. Syirik kecil. Nabi SAW bersabda, ar-riya'. Yaqulullah ta'ala fi yaumil qiyamah. Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di hari kiamat nanti, bila mana manusia ni datang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa amalan masing-masing, bawa solatnya, bawa puasanya, bawa sedekahnya, bawa segala-gala amal soleh dia, nak bawa, nak tunjuk depan Allah, nak menerima balasan nikmat dari Allah. Kononnya bila sampai depan Allah, Allah kata apa? Izhabu, pergi kamu jumpa orang yang kamu tunjuk dulu masa hidup kat dunia dulu. Kamu dulu solat bukan kerana aku, kerana nak tunjuk kat jiran depan rumah kamu, kan? Pergi jumpa dia, minta apa kat dia, minta dia boleh bagi apa kat kamu. Akhirnya apa yang kita ada, orang yang riak ni
Tidak ada apa. Ini orang yang bankrupt, orang yang muflis. Allahu Akbar. Ini penyakit ni janganlah ada dalam diri kita. Kalau ada, astaghfirullahalazim. Syirik ni, syirik kecil lah. Asyirkul asghar. Lihat kan? Ya. Kadang-kadang kita malaikat syaitan ni dia sentiasa uji kita. Dia uji. Tambah kita orang mengaji ni, dengar kuliah ni apa semua ni, hujan pula, tengok. Kita jalan pergi surau, orang perhati kan. Orang tahu mudah-mudahan orang dah tahu dengan aku apa dia. Tak mau itu penyakit tu, penyakit macam ni, penyakit macam kita. Penyakit mak rempit, penyakit mina rempit, penyakit kita ada kan, penyakit riak, demo teruk boleh tu lagi. Cara lain syaitan kacau. Kita orang yang semayang cara lainnya. Orang yang kuat amal ibadah cara lain. Dia punya syaitan dia berpangkat-pangkat. Baik. Sayyidina Umar pernah berkata kepada Muaz bin Jabal yang sedang menangis, "Kenapa engkau menangis?" Jawabnya, "Kerana ada hadis yang aku telah dengar dari Rasul yang mengatakan bahawa yasirur riya syirk." Kata Muaz bin Jabal, dia dengar Nabi bersabda, yasirur riya syirk. Sedikit saja riya itu adalah syirik. Sedikit riya itu adalah syirik. Haris Al-Muhasabi berkata bahawa ikhlas itu ialah engkau maksudkan taat kepada Allah dan engkau tidak memerlukan kepada yang lainnya. Itu kata maksud ikhlas. Riak ni lawan dia ikhlas lah. Nak sebut mudah ikhlas, tapi nak amalkan tu lah, Allahu Akbar, susah. Ikhlas ni ikhlas, aku ikhlas betul ke ikhlas? Ikhlas tak boleh sebut aku ikhlas sungguh ni, ya ke? Wallahu alam, hanya Allah saja yang tahu ikhlas tak ikhlas. Kita ni, niat kita ni siapa pun tak tahu. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan kita ni lillahi ta'ala saja baru dianggap sah. Baru Allah nilai dia sebagai amal yang soleh kerana Allah. Kalau kerana lain daripada Allah, tak ada apa. Tak ada apa. Jadi malaikat pun tak tahu. Kerja dia catat je zahirnya, baik ke jahat ke dapat dilihat. Tapi hati, malaikat tak tahu hati kita. Allah aja yang tahu, kan? Saya lupa nama sahabat Nabi dalam perang apa, saya lupa. Dalam perang, bila lawan pedang dengan musuh ni jatuh pedangnya. Lalu musuh ni mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sahabat ni pitikam, dia mati. Nabi tegur sahabat ni, kenapa kamu bunuh dia sedangkan dia melafazkan 2 kalimah syahadah? Dia tu bukan ikhlas ya Nabi. Dia takut kena bunuh tu sebab dia lafaz syahadah. Nabi kata, macam mana kau boleh baca hati dia? Hati dia ikhlas tak ikhlas, siapa pun tak tahu, antara diri dia dengan Allah saja. Kita hukum secara zahir. Bila zahir dia mengucap Islam lah. Itu sebab kita tak boleh nak dakwa orang hang ni kafir, ni Muslim. Kita tengok zahir. Kalau tengok dia tidak ada melafazkan kata-kata kufur, tak ada perbuatan-perbuatan menandakan dia ni kufur ataupun keluar daripada Islam, maka kita kena kata akui dia Islam. Hati dia wallahu alam. Macam orang munafik lah. Orang munafik kita bukan tahu dia tu munafik. Cuma Nabi ceritalah ciri-ciri orang munafik begini. Tapi kita nak kata kamu munafik, tak boleh. Cuma hati-hati saja. Baik. Okey ya. Engkau mengqasadkan taat kepada manusia dan kedua
engkau maksudkannya kepada manusia dan kepada Allah, kedua-duanya adalah memusnahkan amal. Tak boleh niat kerana manusia pun tak boleh, niat kerana dua-dua kerana Allah dan manusia pun tak boleh, dia rosakkan amal kita. Abu Al-Layth As-Samarqandi, seorang ulama fiqh dan tasawuf, wafat 373 Hijrah, dia pendapat bahawa apa yang dikerjakan Allah adalah diterima dan apa yang dikerjakan kerana manusia adalah ditolak. Kan? Dalam Abu Al-Layth As-Samarqandi ni, kitab tasawuf, kitab hikam, kan? Dia kata kalau kita buat sesuatu kerja itu kerana Allah, insya-Allah Allah terima sebagai pahala. Kalau bukan kerana Allah, tak ada apa-apa. Tidak ada nilai amalan itu. Amal yang dicampuri riak bukanlah amal bersih. Malah itulah amal yang menipukan diri, yang mengotorkan jiwa dan menghampakan harapan. Rasulullah menamakan riak sejenis syirik yang paling halus. Syirik yang paling halus, syirik khafi. Sabdanya, akhwafu ma akhafu alaikum syirk al-asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Rawahu Ahmad. Hadis yang kita baca tadi. Tapi ringkasnya dia ni. Lepas tu Nabi sambung yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kan, bila mana manusia datang berjumpa dengan Allah, berbondong-bondong bawa amalan masing-masing, maka Allah menghalau mereka. Ini hadis ni ya. Dalam mustikah hadis ada, dalam muqaddimah mustikah hadis ada hadis dah. Yang amat ku takuti atas kamu ialah syirk yang paling kecil, yakni yang halus. Halus ni kita pun tak perasan. Kita tak perasan. Kalau kita tak hati-hati, esok dia jangkit pula penyakit lain. Dia akan jadi lagi satu lagi penyakit, namanya sum'ah. Pernah dengar kan sum'ah? Sum'ah. Bila orang tak nampak, aku nak buat amalan ni, kenapa tak ada orang nak tengok ni? Kan? Ada setengah orang, dia nak buat sesuatu kerana nak tunjuk kat orang. Dia cari orang tak ada pun. Mana ni depa nak tak tengok aku ke ni? Aku nak sembahyang ni, aku nak baca kitab ni, nak dengar kuliah ni. Tak ada orang. Bila tak ada orang, sekali dia balik kuliah, sekali dia sembang. Dia buat sembang. Dia buat sembang supaya orang dengar. Bila orang dengar, orang tahu, dia ni pergi mengaji. Itu nama dia sum'ah, memperdengarkan apa yang dia buat beramal itu pada orang. Malam tadi dia bangun qiyamul pukul 3, pukul 4 pagi, kan? Dia tak nak bagi orang tahu, macam mana? Dia buat muka ngantuk lah. Orang buat kerja, dia bekerja, masuk kerja, lagi dia buat muka ngantuk, menguap lah. Aku nampak hang tak apa larat ni siapa? Aku buat tahajud lah tadi. Sum'ah. Ni banyak nak panggil sini. Banyak. Kat kampung-kampung banyak. Dekat taman-taman banyak. Orang ni, kalau orang dulu-dulu lah, masa saya budak-budak dulu lah, orang kampung ke panggil, yang ni orang panggil radio buruk. Radio buruk. Radio buruk. Hari ni budak-budak muda panggil streaming, wifi. Wifi. Dia ni cerita orang cepat lah. Tambahlah anak-anak, kebetulan pula anak pandai-pandai belaka, kan. Katalah esok result periksa keluar, SPM nak keluar, kan. Dia tahu dah anak dia dapat cemerlang. Dia nak cerita kat orang yang anak dia dapat cemerlang. Kemudian anak orang, dia nak sibuk nak tahu. Aku dengar cerita anak tak lulus. Anak dia pun tak pergi ambil result lagi. Ada jenis apa tu? Ada. Kat kampung-kampung ada. Kat taman pun ada. Kat taman ada. Petang-petang dia lepak tepi longkang tu, kan. Ada semua. Dia cuti PKPB dah habis dah. Lega.
Anak hang lama tak balik. Oh, lama tak balik. Sejak PKP tu orang tak balik-balik. Oh, mudah-mudahan lah PKPB ni dah balik lah. Orang tanya satu je, dia jawab berkata inilah anak yang tu dah yang tak balik ni. Tu hak yang seorang lagi tu yang mana? Tu yang hak yang kat Johor tu, yang pensyarah tu tak balik. Tapi yang selalu balik tu hak yang ni lah, yang engineer kat sini. Contoh engineer ni, hak doktor ni, semua dia cerita. Ni semua berlambak tak? Berlambak panggil ni. Buat tahu, jangan layan. Layan kita pun jadi rosak juga. Buat tahu lah. Saya jenis-jenis macam tu saya kadang geram ke kan. Dulu masa saya anak kecil ada ke kan, orang ada dia macam-macam ada orang kaya, ada duit, dia banyak. Pampers anak pun pakai pampers, kita sebut pampers tapi bukan pampers kan. Orang Melayu ni bila hak tu pampers lah, tak kira jenama apa, pampers apa ke. Ada pampers mahal. Pampers sungguh kan. Anak hang pakai pampers ni ya. Aku tak buat ni aku boleh pun kan. Anak hang pakai makan susu ni ya. Susu apa Dugro apa kan. Susu Dugro Dugro dia cerita anak dia pakai Cinemax apa tau. Mahal kan. Aku dah beli lah tu. Memang aku dah bagi lah dulu susu tu. Tapi anak aku tak boleh telan. Pasal dia tahu kot pok dia susah. Dia susu ni Dugro dia boleh telan. Pok dia pun tahu. Anak dia pun tahu pok dia susah. Bukan tak beli mahal. Tapi tak geramnya pasal. Panjang pasal malam tak beli lah kan. Ni jenis panggil ni berlambak. Itu orang jantan, orang betina. Saya panggil jantan tina kalau jenis macam ni kan. Baik. Riak itu biasanya ada pada amal. Riak ni biasa pada amal lah. Iaitu amal itu dikerjakan untuk diperlihatkan kepada orang. Dan ada pula pada meninggalkan amal, iaitu amal itu tidak dikerjakan kerana orang. Dia buat sesuatu kerana orang. Itu sebab dia tak buat. Dia buat kan. Tak kira lah amal soleh ni, banyak amal soleh kan. Dia baca, dia pergi kuliah ke. Pasal apa pergi kuliah? Pasal nak tunjuk ke orang kan, dia tu bagus kan. Pasal apa solat jemaah? Pasal nak tunjukkan orang. Bukan kerana ikhlas, kerana Allah. Ada juga orang yang meninggalkan amal kerana nak tunjukkan orang, yang dia tak buat benda betul. Pasal orang nampak kan. Kalau orang tak nampak, dia buat. Dia juga kan. Itu tetap juga nama dia riak. Jadi beramalnya atau tidak adalah kerana orang lain. Dalam hal ini Fudail bin Iyad, seorang ulama tasawuf yang wafat 187 Hijrah, berasal dari Kufah dan menetap di Makkah, telah berkata secara berterus terang. Kalau rajin balik rumah, buka Google, kita cari type Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, cerita dia banyak. Cerita riwayat hidup dia. Kita rasa dia ni asal seorang pencuri. Dia bukan ulama. Dia pencuri. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Akhirnya dia jadi orang soleh. Dia ni wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jadi wali Allah. Daripada pencuri, penyamun, akhirnya menjadi wali Allah. Ulama tasawuf yang terkenal, Fudail bin Iyad. Nampak kan? Manusia ni Allah boleh ubah. Kalau Allah nak ubah dengan kehendak kita sendiri, dengan sekelip mata orang jatuh jadi baik. Dulunya orang yang sangat dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang lepas tu dia akan jadi orang yang soleh. Baik. Dia kata Fudail bin Iyad,
tarkul amal min ajli nas riya'un wal amal min ajli nas syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka Allah minhuma. Meninggalkan amal kerana manusia adalah riya. Meninggalkan amalan kerana apa? Kerana manusia. Dia tak buat maksiat. Contoh dia tak buat maksiat. Pasal apa? Pasal ada orang nampak. Baik bagus tak? Pun dia anggap sebagai riak. Sebagai riak. Ataupun beramal kerana manusia adalah syirik. Beramal kerana manusia adalah syirik. Syirik ni bukannya macam salah. Syirik ni apa syirik? Syirik ni menyekutukan Allah. Orang yang syirik kita panggil musyrik. Kalau seorang, kalau ramai, musyrikin. Kita dengar dulu zaman Nabi bertempur lawan dengan orang musyrikin Mekah, orang-orang yang syirik di Mekah. Ada orang kata sekarang kan ada dah orang musyrikin. Itu zaman Nabi. Itu di Mekah. Kalau di taman mewah, kalau dia syirik, kita panggil musyrikin taman mewah. Orang yang syirik. Kalau dia dekat musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah, orang yang menduakan Allah. Jadi syirik ni bukannya kecil. Ikhlas itu ialah Allah menyelamatkan engkau dari keduanya. Jangan syirik. Syirik ni Nabi kata ada tiga jenis kezaliman yang tiga jenis kezaliman kata Nabi. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampunkan. Yang kedua, kezaliman yang tertangguh. Yang ketiga, kezaliman yang diampunkan. Yang pertama dulu, kezaliman yang tidak diampunkan kata Nabi adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat salah dengan Allah, buatlah besar mana dosa kita, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Buatlah dosa macam mana, tapi kalau kita bertaubat kepada Allah, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Pernah Nabi cerita zaman dulu ada seorang ahli asi. Asi ni maknanya orang yang suka, orang maksiat lah, ahli maksiat. Satu hari terdetik di hati dia untuk bertaubat, tapi dia tak tahu siapa nak bimbing dia, tetapi dia dapat berkenalan dengan seorang pendeta. Diperkenalkan dengan seorang pendeta. Jumpa pendeta tu, mengadu hal kepada pendeta tu, kata dia ni banyak bergelumang dengan dosa. Apa yang kamu buat? Macam-macam lah, minum araknya, berjudinya, berzinanya, bahkan sampai peringkat membunuh pun ada. Berapa banyak orang kamu bunuh? 99 orang. 99 orang bunuh, kan? Kalau macam tu teruk, sukar bagi Allah nak ampunkan dosa kamu. Geram punya pasal, dia keluarkan pisau, dia tikam pendeta tu, cukup 100 orang dia bunuh. Tapi hati kecil ni masih tetap ingin bertaubat, tapi tak cari siapa yang boleh bimbing dia. Maka dia kenal lah seorang Tok Guru, orang perkenalkan pada dia. Maka dia jumpa Tok Guru ni. Tok Guru dia jawab apa? Pintu taubat terbuka langit dan bumi. Terbuka luas langit dan bumi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia jawab kemah. Kalau dia silap jawab 101 lah, kan? Lepas dia taubat, pesanan Tok Guru dia, jangan lagi tinggal di kampung ni. Kenapa? Kalau kamu duduk di sini, nanti jumpa lama geng-geng lama, kan? Jumpa kawan-kawan lama yang buat maksiat dulu, nanti terjebak lagi sekali. Nasihat Tok Guru ni, kemah-kemahkan barang, pergi hijrah, pindah, pergi ke negeri yang ramai orang-orang yang soleh. Maka hamba Allah ni pun kemah-kemah barang, hijrah, pindahlah.
dalam perjalanan ke tempat yang baru ni, dia jatuh sakit, akhirnya dia meninggal dunia. Datang dua malaikat, malaikat rahmah dan malaikat azab, berebut. Malaikat rahmat kata, ni aku punya, dia pasti akan mendapat rahmat Allah. Malaikat azab kata, ini aku akan ambil, pasal dia ni banyak bergelumang dengan maksiat masa hidup dulu. Berbalah dua malaikat ni, tak selesai masalah, ngadu pada Allah. Allah kata sekarang ni ukur jarak mayat tu. Ambil tali tip, ukur jarak mayat ni, daripada mayat ni dengan dengan kampung yang dia tinggalkan, mayat ni dengan negeri yang dia pergi, dalam yang dia pergi tu. Bila ukur, mana yang paling dekat? Ukur jarak kampung ni dengan mayat ni jauh sangat-sangat, maka ukur dekatlah, hampirlah mayat ni dengan negeri yang nak dia tuju. Maka Allah kata dia hampir dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Tu, dosa 100 orang dibunuh, pun Allah terima taubatnya. Kita tak adalah bunuh sampai 100 orang. Bunuh orang pun tak pernah. Bunuh nyamuk je. Bunuh nyamuk je. Bunuh tikus pun takut. Perangkap tikus je. Tikus tu terperangkap. Lepas tu nak biar apa tu? Tai, geli. Nak terus orang juga ambil, apatah lagi nak bunuh orang, Tapi kalau bunuh pun Allah sedia mengampunkannya. Tapi Nabi kata kezaliman yang pertama, kezaliman yang tidak diampunkan adalah asyirka billah, mensyirikkan Allah. Dalam surah Luqman, ayat tak silap saya ayat 13 ada. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi lupa ayat dah. Ya bunayya la tusyrik billah. Luqman pesan kepada anak yang pertama sekali, ya bunayya la tusyrik billah, jangan kamu mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang maha besar. Syirik itu zalim. Kenapa syirik itu zalim? Apa makna zalim? Zalim ni letak sesuatu tak kena pada tempatnya. Wada'u syai' fi ghairi mahalli. Lawannya adil. Zalim lawannya adil. Wada'u syai' fi mahalli. Letakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kopiah letak atas kepala, adil. Kopiah letak atas kepala lutut, zalim. Zalim. Kopiah mesti tepat dia kat kepala, tu kata adil. Kalau letak tempat lain tu zalim. Kita ada anak lelaki dan perempuan, nak raya kita beli baju raya, nak adil punya pasal kita dua-dua beli baju kurung, itu zalim. Bukan adil tu. Almarhum Ustaz Ismail Kamil kata itu bukan adil, itu bangang. Ingat lagi Ustaz Ismail Kamil. Dia kalau adil itu lelaki baju Melayu, perempuan baju kurung. Tu meletak sesuatu tak kena pada tempatnya. Manusia sepatutnya mengabdikan diri kepada Allah, sepatutnya. Tetapi dia pergi sembah lain daripada Allah, zalim. Kita hamba Allah patutnya sembah Allah, bukan sembah lain daripada Allah. Jadi syirik itu adalah zalim. Zalim. Tak kena. Patutnya manusia sembah Allah. Kenapa sembah lain daripada Allah? Ada sembah pokok, ada sembah tokong, ada sembah patung, ada sembah busut, bukit, matahari. Ini semua salah, syirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezaliman yang pertama tak diampunkan. Kezaliman yang kedua tertangguh. Apa dia kata Nabi? Apabila kita berlaku zalim sesama manusia.
Bila kita buat zalim dekat orang, kita buat naya kat orang, kita fitnah orang, kita mengumpat orang, kita cederakan orang, Allah tak ambil tahu. Allah lepas tangan. Kamu kena minta ampun dengan dia, minta maafkan dia. Kan? Kalau dia tak maafkan, habislah kita di hari akhirat. Kan? Bila kita minta maaf, alhamdulillah, dan dia maafkan kita, selesai masalah. Itu kata kezaliman yang tertangguh. Jadi kita kena jadi orang yang pemaaf lah. Kalau orang buat zalim kat kita, sebaiknya kita maafkan dia. Kalau kita buat zalim dengan orang, kita pergi minta maaf dengan dia. Kalau tidak, kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah tak ambil tahu. Bukan kamu buat salah dengan aku, kamu buat salah dengan dia, pergi minta kat dia lah. Kan? Jangan sedap. Memang sedap mengumpat ni sedap. Bagi perencah sikit, sedap lah. Tapi kesan dia bawa sampai akhirat. Kena minta maaf dengan dia. Bertaubat saja tak selesai, Allah tak ambil tahu. Jadi kalau orang umpat kita, dia bermasalah. Tapi kalau kita sebaiknya, biarlah kita jadi orang yang pemaaf. Janganlah kita bawa sampai akhirat. Ada kita ni, kadang-kadang kita rasa kita dizalimi. Kadang-kadang kita marah sangat-sangat, aku tutup sampai akhirat. Jangan jadi macam tu. Memang Allah makbulkan doa orang kena zalim ni tanpa hijab. Walaupun orang kafir, kalau kita buat zalim pada orang kafir kan, dia angkat tangan, dia doa, Tuhan ini kasih mati ini makcik. Allah boleh dengar orang kena zalim. Tapi kita buat ampunkanlah. Kalau kita orang buat salah kan kita maafkanlah. Kalau kita buat salah dengan orang, kita pergi minta maaf. Jangan kita tutup orang berhutang dengan kita. Orang berhutang dengan kita, kata dia berhutang 1,000, tak bayar, bertahun-tahun tak bayar, jenuh minta tak bayar. Aku tak halal dunia akhirat. Jangan. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Itu hak kita. Kita tak tutup akhirat. Akhirat esok kena bicara di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada kes kat dunia ni, mahkamah dunia nak bicara apa bertahun-tahun. Dekat akhirat esok, orang dah masuk syurga belaka dah. Kita tak boleh masuk syurga. Pasal apa? Ada kes bicara mahkamah. Mahkamah apa? Mahkamah Allah. Jom orang bagi ajak kita, jom masuk syurga dah. Aku lepas dah, mizan dah check dah. Timbang ni pahala lebih pada kita. Aku dekat mengaji tu banyak kan, boleh masuk syurga. Jom lah. Tak boleh, aku ada satu kes. Kes apa? Kes dulu berhutang 1,000, orang tak bayar. Aku tuntut kat akhirat. Lah nak tunggu bicara ni. Nak tunggu turn giliran kita ni punya lama. Manusia ni daripada zaman Nabi Allah Adam alaihi salam, nak tunggu sampai zaman kita berapa banyak kes mahkamah. Hari ni manusia ada 8 bilion yang hidup kat dunia ni, yang hidup. Hak dalam kubur tu, mai tiba giliran kita, dia pergi ambil ubat ke SOPD, MOPD kat hospital, sudah beratok panjang, berpeluh-peluh. Pergi ambil ubat dekat klinik Expo pun, lamanya beratok. Tak apa PKP ni. Kan? Tambah nak tunggu kes mahkamah pula. Ni mahkamah Allah. Bertahun-tahun, ribu tahun. Cara kalah. Allahu Akbar. Mampu. Okey, katalah menang. Dia kena azab. Orang yang hutang tu tak bayar hutang kan, dia kena azab. Baru nak bergerak masuk syurga. Ada lekat satu kes, orang dakwa kita pula. Kita ada buat kes dengan orang tu, kita buat zalim dengan orang, kita mengumpat dia, dia dakwa. Aku nak tutup akhirat, dia malukan aku kat dunia dulu. Bercara pula, Bercara kalah. Dia lebih jadi pemaaf lah, senang. Ada orang dah hampir nak masuk neraka kan? Bila Allah cek tengok, dia ni dulu pernah memaafkan seseorang semasa hidup di dunia dulu. Kerana besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah
ampunkan dia, masukkanlah ke dalam syurga. Nampak? Itu sebab Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita ni kalau marah kita lupa segala-galanya, kan? Memanglah orang hutang kita banyak, kan? Tapi marah tu ala kadar je lah, jangan lapar sangat, kan? Kalau marah pun, aku tak halal makan duit aku ni, tak bayar ni, aku tak halal, haram. Tapi dalam hati, kalau aku mati ataupun hang mati, halal lah dalam hati kita. Kalau salah seorang di antara kita ni mati, aku halalkan lah, kan? Kalau kita habaq tu, kalau salah seorang kita mati, halal. Tobat sampai sudah tak bayar. Jadi jadilah seorang yang pemaaf. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kezaliman yang diampunkan. Kezaliman yang diampunkan selain daripada dosa syirik. Kita buat salah macam mana, Allah sedia mengampunkan dosa kita. Kita tak ada bunuh orang macam orang tadi, kan? Kita tak ada melakukan dosa-dosa besar. Dosa kecil ada tak? Belabak dosa kecil. Dosa kecil tak dapat nak elak. Kita ni kan pendosa. Yang dosa ni, maknanya bila kita istighfar, maka habis dosa-dosa itu, Allah ampunkan. Ni kita duduk dalam majlis ilmu ni, kan? Selagi mana kita duduk dalam majlis ilmu ni, Allah hapuskan dosa-dosa kecil kita. Dalam satu hadis yang lain, kita solat, antara satu solat ke satu solat, menghapuskan dosa-dosa kita. Tadi lepas kita solat asar, sementara nak menanti waktu maghrib, kan? Kalaulah ada dosa waktu tu, sementara nak masuk maghrib lebih kurang 2 jam setengah. Solat asar ni pukul 4.30, kan? Nak masuk maghrib pukul 7 lagi. Kalau buat dosa di antara asar ke maghrib, selesai saja kita mendirikan solat maghrib, menghapuskan dosa-dosa antara asar ke maghrib itu. Apa? Dosa apa? Dosa kecil sahaja. Kan? Lepas tu banyakkan istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau boleh 100 kali sehari, lebih lagi bagus. Lebih lagi bagus. Ulama kata baik buat 300 kali. Kan? Lagi banyak lagi bagus. Kan? Minta ampun kepada Allah. Kita kena sentiasa minta. Allah ni maha kaya. Manusia dia tak kaya. Manusia ni walaupun dia jutawan, dia tak kaya mana pun. Harta dia akan luar. Bila guna, susut. Bila guna, keluarkan, susut. Itu sebab dia rasa sayang duit, kan? Maknanya dia tak kaya. Kalau tak percaya, kalau lah taman kita ni ada jutawan ke apa, kalau kita minta duit ke dia, kata nak buat surau, kan nak buat rumah kita, buat surau, dia boleh bagi lah. Mula-mula 100,000 dia boleh bagi. Bulan depan minta lagi. Tak cukup lah bagi tu. Datuk bagi tu tak cukup lah. Tak cukup lah. Dia bagi lagi. Bagi 50,000 pula. Bulan satu lagi pergi bagi. Tak cukup lagi. 10,000 boleh lah. 10,000 lagi. Bulan satu lagi. Telefon tak angkat lah. Jumpa pun kadang-kadang nampak kita ada kona-kot lain. Tu jutawan tu. Pasal apa? Dia tak kaya lah. Sebenarnya tak kaya. Manusia ni sekali dua dia suka lah. Kalau berkali-kali dia tarik muka, kan? Itu duit. Kalau barang pun macam tu. Kita duduk cangkul belakang rumah, duduk tanam serai apa semua. Serai cangkul patah. Panggil anak, Long, pinjam kat Pak Long sebelah. Pinjam cangkul sebelah. Minta kat Pak Ngah. Pak Ngah, mak nak pinjam cangkul. Ambil lah, kan? Ambil. Dah guna-guna tu, hantar balik. Esok dah buat lagi. Pinjam cangkul kat Pak Ngah. Pak Ngah ambil. Lusa nak buat lagi.
Nak pinjam lagi. Lagi Pak Gong kata tak? Dia kata tak? Pak Gong nak pinjam sangkui? Je. Hari keempat tanya lagi, tak nak takut ya? Dia kata, luar dah harta dah? Tak luar pun. Sekadar pinjam cangkir je. Nampak? Manusia ni, dia tak ada apa sebenarnya. Pinjam pun dia rasa macam tak syok barang dia orang pinjam. Padahal bukannya susu apa cakap tu. Apa? Allah lagi kamu minta, lagi Allah suka. Banyak minta. Allah tak jemu-jemu mendengar doa permintaan hamba dia. Allah marah kalau tak minta. Allah marah. Sombong. Orang sombong, orang yang tak minta sesuatu daripada Allah. Tak minta. Allah perkenan, tak perkenan ke, itu bukan urusannya. Tapi dalam Al-Quran Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah pada aku akan perkenankan. Allah akan perkenankan. Setiap permintaan kita, doa kita, Allah akan bagi. Bagi kadang-kala di dunia, kadang-kala Allah tangguh di hari akhirat. Kadang-kala Allah bagi di dunia tapi kita tak perasan. Kadang-kala Allah bagi dalam bentuk cara lain. Kita minta lain, Allah bagi lain. Kadang-kadang kita minta tak munasabah pada Allah. Tapi Allah nak bagi juga. Ya Allah, jadikanlah aku jutawan. Duduk saja je jutawan. Macam mana? Kan? Tapi Allah bagi tak? Allah bagi kesihatan. Allah bagi dia sihat. Sihat lebih besar daripada jutawan. Ya. Ada orang jadi jutawan tapi tak sihat. Ada makna dah kekayaan tu? Tak ada makna. Apa? Ada kita minta, kita nak ni, kita nak tu, tapi Allah tak bagi. Tapi Allah bagi dia yang lain. Allah bagi anak pandai. Allah bagi anak tak ada masalah. Allah, walaupun Allah kita tak kaya, tapi hidup kita senang, tenang je, bahagia. Itu di antara kesan daripada doa-doa kita. Ada tak dapat apa pun, tapi rupa-rupanya Allah taruh, Allah simpan nak bagi dekat hari akhirat. Setiap permintaan kita, doa kita bukan sia-sia. Pasti ada ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, masa pun dah 6.30. Lepas ni ada kuliah maghrib pula, kan? Masa pun agak terhad, masa cepat. Waktu maghrib pun awal dekat 7 lebih sikit je, kan? Okey, kita berhenti pada kata-kata Syekh Fudail bin Iyad ni. InsyaAllah pertemuan akan datang, kita akan sambung. Tahun depan dah kita jumpa kan? Tahun depan kita jumpa. Hadis yang seterusnya, ana aghna syuraka 'ani syirk. Allah Ta'ala alam. Baik, ada apa nak tanya? Kalau tak ada apa, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.